Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai, dan pastikan anda scroll ke bawah Facebook Regi J. Siri Taudin untuk menonton live-live terdahulu berhubung dengan isu pelepasan Zaid Hamidi. Baik, hari ini saya hendak mengulas satu ulasan oleh bekas ataupun pegawai Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang saya amat bersetuju sebenarnya dengan ulasan dia dan banyak di dalam intipati ulasan dia sudah saya sentuh. Baik, Perdana Menteri telah pergi ke United Nations, ke Amerika untuk menyampaikan ucapan. Nah, di situ pun sudah timbul kontroversi. Kalau dulu Najib keluar negara bersama Rosmah, memang hebat dikritik, dikutuk oleh Pakatan Harapan. Tetapi Perdana Menteri keluar sana bersama isteri dan anak dan satu delegasi yang besar, semuanya senyap, semuanya dibolehkan. Nah, saya tidak berkata ianya salah, saya cuma buat perbandingan masa zaman dulu-dulu yang pemimpin-pemimpin BN dikutuk hebat. Lah ni bila PM pergi bersama isteri dan anak tidak disoal. Okey. Tapi itu dah menyimpang So, dalam satu temu ramah bersama dengan satu media antarabangsa, Perdana Menteri telah ditanya berhubung dengan pelepasan Zahid, yang saya dah jelaskan mengapa ianya luar tabi'i. Ini media antarabangsa sepintas lalu jika anda rujuk media-media antarabangsa, banyak media sudah membuat liputan pelepasan Zahid dengan cara yang menimbulkan persoalan. Jadi di kacamata dunia, pelepasan Zahid ini adalah satu tanda tanya. Dan di media antarabangsa banyak yang berkata ianya tidak mencerminkan kesungguhan Anwar untuk perang rasuah. Di sini kita boleh beritahu kat media antarabangsa, perang rasuah ni boleh buang dalam tong sampah lah selepas pelepasan Zahid. So, saya dah beritahu dulu Anwar perangkap diri di dalam parlimen. Apabila Anwar cuba menjelaskan pelepasan Zahid, di situ sahaja dia dah perangkap diri. Sebab Anwar bukannya jurucakap Peguam Negara. Dan Peguam Negara yang kononnya melepaskan Zahid atau bekas Peguam Negara, sehingga hari ini sudah berminggu dia senyap, tapi Anwar duk bercakap. So, di situ Anwar dah perangkap diri. Who is Anwar? Kerajaan tidak pernah dimandatkan untuk menjadi jurucakap Peguam Negara untuk menjelaskan tindak tanduk Peguam Negara. Sebaliknya, Peguam Negara lah yang diberi mandat untuk menjadi penasihat perundangan utama kepada Kerajaan Malaysia dan juga yang di-Pertuan Agong. So, di situ dah luar tabi'i. Kedua, bila kita dengar penjelasan Anwar, ianya seolah-olah cuba merasionalisasikan atau cuba menjelaskan mengapa Zahid perlu dibebaskan. Bunyinya begitu, bayangan diberi adalah begitu, dan bayangannya ialah kerajaan menyokong pelepasan Zahid. Di situ pun sudah luar tabi'i, kerana kerajaan sepatutnya tidak ada pihak dalam benda ni. Ianya tugas Peguam Negara, mahkamah, bukannya kerajaan. So, di situ sudah meningkatkan syak ada pihak dalam kerajaan terlibat. Ketiga, alasan-alasan yang diberikan oleh Anwar mahupun pejabat Peguam Negara ataupun timbalan pendakwa raya, semuanya tidak masuk akal. Kita sudah tahu kes Zaid Hamidi sudah ke peringkat prima facie. Mahkamah sudah putuskan ada prima facie, maknanya kes pendakwaan sudah yakinkan mahkamah bahawa ada asas bukti kukuh yang menunjukkan Zahid berkemungkinan besar telah melakukan jenayah. Sebab itu mahkamah minta Zahid lepaskan Zahid bela diri. Tetapi bila Anwar bercerita, menjawab soalan wartawan media antarabangsa, Anwar beritahu, dia cerita berkenaan dengan memo yang wujud dari yang berkait dengan pejabat Peguam Negara sebelum perbicaraan bermula. Dan jika kita kaji memo itu adalah hanya satu pendapat timbalan pendakwa raya, pendapat. Dan pendapat itu menyatakan bahawa kes ini berkemungkinan besar tidak akan ada prima facie. Tetapi memo itu sudah jadi tidak relevan.
kerana mahkamah sudah dalam tempoh 3 tahun meneliti keterangan 99 saksi, meneliti hujah pendakwaan dan meneliti dokumen-dokumen yang didedahkan dan mendapati ada prima facie. Jadi memo itu sudah tidak relevan. Jadi bagaimana selepas 3 tahun, selepas 99 saksi, kemudian Zaid diminta bela diri, kemudian Zaid dah 11 bulan bela diri, tiba-tiba dia guna benda tu sebagai alasan. Bagaimana ini boleh jadi alasan untuk Peguam Negara lepaskan Zahid dalam pada Zahid membela diri? Ini tidak masuk akal, tidak ada asas perundangan. Tetapi Anwar cuba menegakkan perkara ni, cuba menyokong perkara ni, cuba menimbulkan keraguan perkara ni apabila menjawab wartawan. Siapakah Anwar? Kalau Zahid nak bela diri, semuanya kita perlu lalui proses mahkamah. Bukannya selepas dilepaskan kemudian Perdana Menteri yang bukannya Zahid, ya, Perdana Menteri di arena antarabangsa cuba menyokong tindakan pejabat Peguam Negara dan menggunakan alasan dangkal itu untuk cuba menghalalkan pelepasan Zahid. Itu bukan caranya. Media antarabangsa bukan mahkamah, Anwar. Sepatutnya Anwar beritahu, saya Perdana Menteri, saya tidak boleh ambil pihak dalam benda ni, benda tu sudah diputuskan oleh Peguam Negara. Tetapi Anwar tidak boleh beritahu itu kerana ada satu lagi soalan yang ditanya kepada Anwar. Dan dalam menjawab soalan itu, Anwar beritahu Peguam Negara ada memberi perkembangan kepada Anwar berkenaan dengan pelepasan Zahid. Dan Anwar ada bertanya kepada Peguam Negara, adakah alasan itu boleh diterima dan adakah ianya cukup untuk lepaskan Zahid? Dan Peguam Negara jawab ya. Jadi jika benar Peguam Negara tidak menurut perintah Anwar ataupun tidak berada di bawah pengaruh Anwar, buat apa berbincang perkembangan ataupun satu keputusan yang diambil dengan Anwar sebelum membuat keputusan itu? Di situ Anwar dah perangkap diri dia sekali lagi. Sebab itu Anwar tidak boleh guna alasan bahawa itu keputusan Peguam Negara. Sebaliknya dia cuba halalkan keputusan itu. Tetapi siapakah Anwar untuk halalkan keputusan pelepasan Zahid di media antarabangsa? Media antarabangsa bukan mahkamah. Sepatutnya jika Zahid ada bukti baru dalam fasa pembelaan, ia dibawa masuk ke mahkamah. Kemudian mahkamah boleh beritahu Zahid, memo yang keluar tu adalah memo lama, ia tidak lagi relevan sebab mahkamah sudah putuskan ada kes prima facie. Ya. Sama lagi satu contoh, saya dah beritahu berulang kali, pendakwaan Timbalan Pendakwa Raya beritahu 15 saksi perlu soal dan disiasat oleh pejabat Peguam Negara dan SPRM dengan lebih lanjut. Tetapi bukankah Timbalan Pendakwa Raya atau pihak pendakwaan mewakili Peguam Negara, dan bukankah mereka telah soal balas 15 saksi ini di mahkamah? Jadi tidak masuk akal. Anwar cuba memberi penjelasan, cuba menghalalkan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak ada asas perundangan, dan dia bukan melakukannya di mana-mana tetapi di arena antarabangsa. Ya. Dan jawapan-jawapan sebegini yang Anwar beri akan meningkatkan ketidakyakinan pihak antarabangsa terhadap sistem perundangan Malaysia. Mereka bukan bodoh, mereka boleh lihat macam mana Anwar boleh cuba tegakkan pelepasan Zahid. Jawapan-jawapan yang dia beri salah. Kalau saya nampak, mereka nampak. Jadi Anwar sedang mencela imej negara di arena antarabangsa, dan dia cuba menjadi hakim sebenarnya, atau jurucakap Peguam Negara sebenarnya. Sepatutnya Anwar sendiri sebagai Perdana Menteri patut mempersoalkan bagaimanakah Zahid dilepaskan atau mengapa Zahid dilepaskan dalam pada Peguam Negara bercuti. Dia patut menuntut Peguam Negara yang bertanggungjawab, iaitu Idrus Harun, untuk memberi penjelasan. Tetapi nampaknya Anwar jadi jurucakap Idrus Harun. Jadi timbul persoalan, adakah mulut Idrus Harun dikunci? So lagi-lagi Anwar perangkap diri dia. Lagi-lagi kita didendangkan dengan alasan-alasan dangkal, alasan-alasan tidak masuk akal. Dan makin kita yakin ada campur tangan. So fikir-fikirkanlah, ya, sehingga kita berjumpa sebentar lagi, ya, sebab ada orang minta saya buat jangkaan bagi keputusan PRK Pelangai
di Pahang. Saya akan buatnya sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.